Sistem pola keselarasan vokal. Pengenalan. Zainal Abidin Ahmad atau dikenali sebagai Zakba menyatakan keselarasan vokal membawa maksud kesesuaian dua vokal yang membina dua suku kata pada kata dasar yang terdiri daripada pasangan di antara huruf vokal pada suku kata pra-akhir dan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. Terdapat syarat prinsip keselarasan vokal yang terdiri daripada yang pertama, keselarasan di antara dua huruf vokal pada satu kata dasar. Yang kedua, kata dasar hendaklah diakhiri dengan suku kata tertutup. Yang terakhir, jika suku kata melebihi dua, hanya dua suku kata terakhir sahaja yang dikenakan sistem keselarasan vokal, iaitu suku kata perakhir dan suku kata akhir tertutup. Mari kita lihat mengenai sistem ejaan Zakba. Sejarah. Melalui sejarah yang telah membuktikan bahawa sistem ejaan Zakba merupakan sistem ejaan Rumi yang pertama yang umum yang digunakan pada 1933 dan tersiar dalam ejaan Rumi Zawi Rumi pada tahun 1949 sebelum bermulanya Perang Dunia Kedua. Seterusnya, ITC, Maktab Perguruan Sultan Idris, merupakan tempat pembelaan sistem ejaan ini dan telah menjadi ejaan yang popular sebelum kedatangan ejaan baru, iaitu pada 1972. Seterusnya, sistem ejaan ini juga telah dikemas kini dan melalui penambahbaikan dalam jangka masa beberapa tahun dan ditulis dalam beberapa buah buku pedoman bahasa terbitan Pejabat Karang Mengarang SITC seperti Ilmu Bahasa Melayu Penggal 1 pada 1926, Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 pada 1941 dan Daftar Ejaan Melayu Jawi Rumi pada tahun 1949 dengan judul Petua-Petua Ejaan Rumi yang kesemuanya dikarang sendiri oleh Zakba. Lantaran itu, sistem ejaan ini telah dijadikan sebagai sistem ejaan rasmi dalam kerajaan Malaysia, sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi sehingga tahun 50-an sebelum digantikan dengan sistem ejaan baru Bahasa Malaysia pada 16 Ogos 1972, iaitu sistem ejaan Rumi Bahar. Mari pula kita lihat kepada peraturan-peraturan sistem ejaan Zakba. Menurut peraturan sistem ejaan Zakba, dalam peraturan 1 hingga 5 menyentuh keserasian vokal dalam suku kata pertama dan kedua jika suku kata kedua itu suku kata tertutup. Seterusnya, jika suku kata akhir tertutup tidak diakhiri oleh konsonan H dan konsonan K, tetapi vokal I digunakan, bukannya vokal E. Contohnya nasib, katil dan kotil. Seterusnya, huruf H dan K adalah huruf akhir dalam suku kata akhir tertutup. Maka vokal E yang dipilih bukan vokal I pada suku kata itu. Contohnya alih, letih, sirih dan tuih. Mari kita lihat lebih mendalam tentang sistem vokal Zakba, iaitu penggunaan huruf vokal E bukan I. Dalam huruf K, balik, cantik, tarik dan usik. Manakala huruf H pula alih, letih, sirih, boleh, putih. Berikutnya, penggunaan huruf vokal O bukan U. Dalam huruf K, batuk, ketuk, busuk, duduk, suntuk. Dalam huruf H, jatuh, basuh, sentuh, suruh, bunuh. Di dalam huruf R, atur, kabur, ukur, timur, kubur. Dan huruf N, sarung, payung, gunung, hujung, ruyung. Namun begitu, terdapat pula pengecualian daripada peraturan-peraturan yang dikemukakan yang telah kita lihat sebentar tadi. Di mana baik yang digantikan daripada bukan baik. Naik yang digantikan daripada bukan naik. Jauh yang digantikan pada jauh. Dan laut digantikan daripada lauk dan aur digantikan daripada aur. Seterusnya, kita akan memasuki tentang sistem ejaan Rumi.
Bermula 16 Ogos 1972, sistem ejaan ini, Bahasa Melayu, diisytiharkan penggunaannya secara rasmi. Ini adalah usaha bersama Majlis Bahasa Indonesia Malaysia. Terdapat 26 huruf abjad bumi yang bermula dari A sehinggalah Z. Terdapat ciri-ciri utama ejaan Rumi, iaitu huruf dalam bahasa Melayu, penggunaan tanda baca dan sistem keselarasan tanda baca.